Travelog Berani Bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Satu perkara lah Jas yang saya rasa ingin tahu. Apa big why atau kenapa you sanggup berhenti kerja dan follow kami di Asri Ahmad Academy dan terlibat dalam dunia pelaburan saham secara langsung? Saya dah terlibat dengan dunia pelaburan saham ni sejak tahun 2015. Bermakna hampir 5 tahun saya dah mengikuti haji lah. Dan kenapa saya menceburi bidang ilmu pelaburan saham ni adalah kerana saya ingin mencari suatu sumber pendapatan alternatif yang saya percaya semua orang pun mahukannya. Sebab hari ini dengan kos sara hidup kita yang tinggi, dengan gaji yang tidak seberapa, walaupun sebenarnya saya bersyukur kerana pendapatan yang diberikan oleh majikan saya sebenarnya agak baik. Tapi saya percaya kita biasa dengar perumpamaan yang orang bagi, besar periuknya, besarlah keraknya. Jadi saya perlukan pendapatan tambahan bagi untuk menyokong ataupun untuk support gaya hidup saya. Dan apa yang saya perhatikan, sebenarnya dunia pelaburan saham ni mampu memberi saya pulangan dan juga pendapatan alternatif yang saya mahukan. Sebelum ni sebenarnya saya dah mula terlibat dalam dunia pelaburan hartanah pada awalnya. Tetapi masalah dengan dunia pelaburan hartanah ni di mana ianya susah untuk kita cairkan. Hartanah ni merupakan aset yang sukar untuk dicairkan. Jadi saya mencari dan terus mencari dan akhirnya apabila saya berjumpa dengan Tuan Haji Muhammad Asri, Haji sendiri perkenalkan dan Haji tunjukkan betapa sebenarnya pelaburan saham ni cukup mudah dan kita boleh beli dan jual mengikut kesukaan kita. Hari ni kalau kata kita beli saham tu, petang nanti nak jual pun boleh. Hari ni beli, bulan depan nak jual pun boleh. Jadi sebenarnya ianya merupakan suatu sumber pendapatan yang sangat fleksibel. Dan inilah sebenarnya yang saya cari-cari. Dan sebenarnya idea untuk mencari sumber pendapatan alternatif sambil saya buat apa yang saya suka ni sebenarnya hadir apabila saya pergi bercuti bersama rakan di Indo-China sekitar 5 tahun yang lepas, di mana saya melihat beberapa grup Mat Saleh ni sebenarnya mereka duduk dekat satu-satu tempat tu, dan kebetulan waktu tu saya berada di Bangkok. Saya tanya dia, dah berapa lama dah mereka duduk dekat Bangkok ni? Mereka kata dah hampir sebulan. Wow, saya pun macam rasa teruja. Sebulan kau duduk kat sini kau kerja apa? Macam mana kau sara percutian kau? Macam mana cara kau sara kehidupan sambil bercuti? Dan daripada situ sebenarnya saya cuba untuk explore apakah cara untuk saya dapat pendapatan tambahan dan sambil tu saya boleh bercuti, saya boleh beriadah bersama keluarga dan saya boleh buat apa saja yang saya suka tanpa perlu saya hadir secara fizikal ke pejabat seperti orang bekerja seperti biasalah. Dan itulah antara penyebab kenapa saya menceburi dunia pelaburan saham, dan akhirnya alhamdulillah setelah hampir 5 tahun saya mengikuti haji dan hasil bimbingan dan tunjuk ajar yang haji berikan kepada saya sejak hampir 5 tahun yang lepas, alhamdulillah bukan kata mewah, tapi apa yang saya cari-cari selama ni dah tercapai. Jas dah terlibat dalam dunia pelaburan saham ni ketika masih bekerja. Persoalannya, ramai luar sana kata bila bekerja kita tak ada masa. Bagaimana Jas menguruskan masa untuk terlibat dalam dunia pelaburan saham? Pada awal pembabitan saya dalam dunia pelaburan saham ni sebenarnya ianya agak mencabar. Kenapa ianya mencabar? Sebab pada ketika itu saya masih bekerja. Saya masih bekerja seperti orang biasa. Saya masuk pejabat jam 9, saya pulang jam 5, jam 6 dan kadang-kala tugas saya ni memerlukan saya untuk tinggal di pejabat sampai lewat malam. Jadi bagaimana saya terus saya nak meraih pulangan yang baik dalam pelaburan saham ni sambil saya bekerja. Jadi apa yang saya fikir sebenarnya saya perlu membuat suatu pengorbanan. Di mana pengorbanan yang perlu saya buat adalah saya terpaksa mengorbankan waktu lapang saya, waktu senggang saya, waktu bersama keluarga untuk meluangkan masa bagi membuat kajian-kajian dan analisa-analisa terhadap saham syarikat-syarikat yang saya hendak laburkan.
Jadi apa yang saya buat kebiasaannya selepas habis waktu pejabat, selepas menguruskan keluarga, anak-anak, saya akan luangkan masa sekitar 1 jam hingga 2 jam setiap malam untuk membuat kajian dan membuat plan. Apakah saham-saham yang saya nak fokus untuk keesokan harinya. Jadi saya dah buat trading plan, saya dah kaji fundamental syarikat, saya dah kenali bisnes syarikat. Jadi saya tahu apa yang saya nak buat. Saya hanya perlu menunggu waktu yang sesuai, iaitu apabila wujudnya buy signal. Iaitu dengan menggunakan kaedah technical analysis, di mana apabila target yang saya mahukan tu tercapai, maka saya tahu apa yang saya nak buat. Sama ada saya nak jual maupun saya nak beli. Jadi itu sebenarnya persiapan yang saya buat untuk tetap boleh meraih pulangan yang baik dalam pelaburan saham walaupun saya masih bekerja seperti orang biasa. Dan apa yang saya buat bagi mencabar diri saya apabila saya melihat Haji Asri sendiri dan beberapa coaches lain dalam Asri Ahmad Academy, mereka telah bergelar Certified Chartist. Dan saya mencabar diri saya sendiri walaupun pada ketika itu saya kurang daripada setahun pengalaman terlibat dalam dunia pelaburan saham. Jadi saya cabar diri saya juga mahu jadi macam Haji Asri. Saya juga mahu jadi macam Kak Adibah. Saya juga mahu jadi Certified Chartist seperti Iqbal. Jadi saya cabar diri saya, apa yang saya buat, saya komit untuk belajar untuk menjadi seorang Certified Chartist di KL pada ketika itu. Jadi setiap minggu saya bekerja Isnin hingga Jumaat. Jumaat petang saya akan terbang ke KL. Dan saya menghadiri kelas untuk bergelar Certified Chartist ni pada hari Sabtu Ahad selama 3 bulan. Dan hari Ahad selepas tamat kelas saya akan pulang balik ke Kota Kinabalu dan bekerja seperti biasa. Dan itulah rutin hidup saya selama 3 bulan. Dan Alhamdulillah akhirnya selepas hampir 40,000 hingga 50,000 kilometer perjalanan, akhirnya kini saya telah bergelar seorang Certified Chartist, sama seperti Haji Asri, Kak Adibah dan juga saudara Iqbal. Ramai orang takut belajar dan jarang bertindak untuk orang alik daripada Sabah ke Kuala Lumpur hampir setiap minggu untuk bergelar seorang Certified Chartist. Kenapa tu? Saya merasakan bahawa penglibatan saya dalam dunia pelaburan saham pada ketika itu ketika usia saya baru sekitar 26 hingga 27 tahun. Dan saya merasakan bahawa sebenarnya saya beruntung kerana mengenali dunia pelaburan saham ni pada usia yang masih muda. Jadi saya banyak membuat kajian, banyak membuat pembacaan dan banyak sebenarnya orang-orang berjaya yang kita lihat di luar sana, mereka sebenarnya berjaya meraih apa yang mereka capai pada hari ini adalah hasil daripada kerja kuat dan juga pengorbanan yang mereka buat pada usia muda mereka. Jadi itulah apa yang saya tanamkan dalam hati, di mana saya tak nak bazirkan usia muda saya dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Jadi pada usia muda saya belajar tentang dunia pelaburan, termasuklah dunia pelaburan hartanah, dunia pelaburan saham dan pelbagai jenis sumber-sumber pelaburan yang lain. Jadi kini Alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang saya telah kutip pada usia muda saya, itulah yang sebenarnya telah menjadi bekal kepada saya bagi mengharungi usia-usia yang semakin lanjut ni, dan sebagai persiapan kepada saya untuk terus bertahan dan terus berusaha bagi menggandakan lagi pulangan daripada segala pelaburan-pelaburan yang saya buat. Dan apa yang bila kita bercakap tentang pengorbanan ni, tak semestinya kita berkorban dari sudut wang ringgit sahaja, tetapi sebenarnya terutamanya untuk orang muda, kita perlu korbankan masa lapang yang kita ada, kita perlu korbankan sedikit tenaga yang kita ada bagi mencari ilmu-ilmu pelaburan yang sebenarnya banyak terdapat di luar sana. Namun tak ramai yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu-ilmu tersebut yang sebenarnya kita boleh dapat secara percuma. Jadi saya menyeru kepada golongan muda di luar sana, hargai usia muda anda, gunakan
gunakan sebaiknya usia muda ni untuk mencari sebanyak mungkin ilmu, terutamanya dalam ilmu pengurusan kewangan, ilmu pelaburan, supaya ianya boleh menjadi bekal buat kita pada usia yang lebih lanjut nanti. Saya bersyukur melihat kejayaan JAS hari ini. Cuma ramai tak tahu, di sebalik kejayaan JAS hari ini, pasti ada pengorbanan yang telah dilakukan untuk capai ke tahap hari ini. Seperti yang saya kongsikan tadi, sebenarnya penglibatan saya dalam dunia pelaburan saham ni bermula pada ketika saya masih bekerja. Dan saya mengambil masa sekitar 2 hingga 3 tahun sebelum saya membuat keputusan untuk berhenti kerja bagi memberi sepenuh fokus kepada dunia pelaburan saham. Kenapa saya berani untuk membuat keputusan sebegini? Ianya tidak mudah. Ianya tidak datang dengan suatu mimpi ataupun wahyu yang datang secara tiba-tiba. Tetapi apa yang saya buat adalah saya membuat pelbagai jenis latihan, saya menimba pelbagai jenis ilmu yang ada, saya berguru dengan pelbagai jenis guru yang ada bagi mempersiapkan saya untuk mencapai impian dan cita-cita saya untuk meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga dan anak-anak saya. Jadi itulah sebabnya kenapa saya membuat keputusan untuk berhenti kerja, bukan sebab kerja saya tak seronok, kerja saya tak best, gaji saya tak banyak, tidak. Tetapi saya ada objektif yang lebih besar, di mana dengan adanya dunia pelaburan saham ni, hasil pendapatan yang berjaya saya raih daripada pelaburan saham yang saya lakukan dan juga pelaburan-pelaburan yang lain, maka hasil-hasil ini dapat menampung gaya hidup saya seperti biasa, seperti saya bekerja waktu dulu, sambil saya boleh melakukan apa saja yang saya nak buat. Saya boleh bercuti pada bila-bila masa, saya boleh luangkan masa untuk hantar dan ambil anak saya ke sekolah, saya boleh membantu isteri saya untuk mengemas rumah. Jadi sebenarnya itulah yang saya mahukan. Saya mahukan flexibility. Saya tak kisah tidak hidup mewah seperti orang lain yang mungkin memandu Ferrari, yang mungkin duduk di rumah banglo. Tetapi saya bersyukur dengan apa yang saya ada. Cuma apa yang saya mahukan dalam hidup ini adalah flexibility dan masa yang lebih banyak untuk saya luangkan bersama keluarga saya yang tercinta. Sebenarnya saya teruja dan rasa bangga kerana saya tahu JAS telah berkali-kali ingin memberitahu hajat untuk meninggalkan dunia pekerjaan. Dan akhirnya anda membuat keputusan tersebut. Apa yang kekuatan yang ada yang sanggup meninggalkan kerjaya yang selesa dan terlibat dalam dunia pelaburan saham secara sepenuh masa? Hari ini dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, saya percaya semua orang di luar sana memerlukan suatu sumber pendapatan alternatif bagi menampung kos sara hidup yang semakin mendesak ini. Jadi sebenarnya dengan pelaburan saham, dunia pelaburan saham ni mampu untuk membantu kita menambahkan sedikit pendapatan daripada hasil kita bekerja, gaji yang kita raih daripada pekerjaan dan juga perniagaan kita yang ada. Sebenarnya hasil pelaburan ni yang kita boleh raih daripada pelaburan saham ni sebenarnya ianya boleh membantu mungkin untuk upgrade kita punya lifestyle, mungkin untuk membuat apa-apa perkara yang kita mahukan. Sebagai contoh, mungkin kita nak pergi umrah bersama keluarga, kita nak pergi haji secara package, kita nak pergi bercuti bawa keluarga bersama, yang mungkin dengan hanya bekerja dengan perniagaan yang kita yang sedia ada, ianya tidak mampu untuk kita lakukan. Kita perlu cuba untuk explore dan cuba untuk belajar bagaimana untuk meraih pulangan-pulangan ataupun pendapatan-pendapatan daripada pelbagai sumber. Inilah sebenarnya yang dipanggil sebagai multiple source of income, di mana bukan hanya pelaburan saham sahaja, sebenarnya terdapat pelbagai jenis pelaburan yang ada. Janji pelaburan-pelaburan yang kita buat tidak bercanggah dengan syariah dan ianya mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa. Jai, saya tengok hari ni kan, anak-anak muda ni dia takut nak terlibat dalam bidang yang ada risiko. Tapi hari ini alhamdulillah JAS dah buktikan dengan meninggalkan kerjaya dan terlibat sepenuh masa dalam pelaburan saham dan berjaya. So apa saranan kepada anak muda untuk mereka sama-sama terlibat dalam pelaburan saham dan apa galakan kepada mereka untuk mereka terlibat sama?
golongan muda sebenarnya terutamanya perlu menguasai ilmu pengurusan kewangan secara spesifik bagi mengelakkan masalah dalam kewangan yang kita ada, di mana hari ini kita dapat melihat dan kita mendengar kebanyakan mereka yang jatuh bankrupt adalah daripada golongan muda. Kerana sumber pendapatan yang ada, mungkin kita tak tahu bila masa majikan kita tak perlukan kita, bila masa perniagaan kita boleh jatuh. Jadi sebenarnya kita perlu ada backup, kita perlu ada multiple source of income ni, dan apa yang saya mahu cadangkan adalah penglibatan dalam dunia pelaburan saham ni, di mana sebenarnya pelaburan saham ni ianya cukup mudah. Jika kita ada ilmu yang betul, kita ada mentor yang boleh membimbing kita dan boleh membantu kita untuk capai apa yang kita nak capai. Alhamdulillah, syukur. Seronok saya dengar kisah jatuh bangun Jas dalam dunia pelaburan saham, dan akhirnya hari ini terbukti dengan ilmu yang betul, guru yang betul membuahkan hasil. Tapi titik tolaknya sebenarnya, kita ingin melihat masyarakat kita berdisiplin dalam menyimpan. Kerana hari ini kita lihat ramai yang gagal menguruskan kewangan dan nak terlibat dalam dunia pelaburan. Sedangkan untuk kita terlibat dalam pelaburan saham, kita perlukan wang lebihan. Daripada wang lebihan ini, kita perlu belajar untuk menggandakan dengan lebih baik, meraih pulangan yang lebih baik, agar akhirnya objektif utama kita untuk memberi semula. Melalui zakat, melalui hibah dan sebagainya. Sebab itu, masyarakat terutama orang Islam harus terlibat dalam dunia pelaburan untuk menjana pendapatan, untuk akhirnya kita dapat memberi semula kepada ummah yang ada di luar sana.